بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحمدك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan dengan ayat 36 surah Al-An'am juzuk yang ke-7. Berapa muka surah lagi ya? Kita nak masuk juzuk yang ke-8. Juzuk yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 10 muka surat lagi ya. Maknanya separuh juzuk lagi kita akan masuk juzuk yang ke-8 dan masih lagi surah Al-An'am. Jadi ayat pada pagi ini kita akan pelajari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Allah Ta'ala berfirman, innama sesungguhnya hanya senya yastajibul ladzin akan menyahut ataupun akan menyambut, akan menerima dakwah, iaitu seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina mereka yang yasma'una mereka yang mendengar. Sesungguhnya hanya senya yastajib akan menerima ataupun akan menyambut, akan menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yasma'un, siapa yang akan menyahut, iaitu mereka yang mendengar, wal mauta, dan orang-orang mati, yab'atsuhumullah, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka, iaitu pada hari kiamat selepas kematian, thumma ilaihi yurja'un, kemudian ilaihi, selepas dibangkitkan dari kubur, ilaihi, kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yurja'un, mereka dikembalikan. Jadi ini adalah ayat yang ke-36 sambungan ayat 35, di mana ayat 35 pada hari Jumaat minggu lepas kita telah mempelajari di mana ayat 35 Allah Ta'ala menyebut wa in kabura alaika, ini ayat 35, sekiranya adalah berat ataupun besar ataupun menjadi satu bebanan ke atas engkau wahai Muhammad, penentangan mereka iaitu kafir Quraisy. Jadi pada ayat 35 ini Allah Ta'ala cerita, pada minggu lepas kita telah pun tafsir dan juga i'rab, sekiranya penentangan orang-orang kafir Quraisy itu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu bebanan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekiranya engkau mampu wahai Muhammad, engkau boleh mencari lubang ataupun terowong di bumi, ataupun engkau juga boleh mencari tangga untuk panjat ke langit, maka engkau carilah melalui terowong tersebut ataupun tangga yang dapat engkau panjat ke langit itu, engkau carilah mukjizat ataupun tanda menunjukkan bahawasanya engkau adalah Rasul
dan apa yang engkau seru itu, iaitu Islam itu adalah benar, maka engkau dapatkan mukjizat tersebut dan engkau tunjukkanlah kepada kafir Quraisy tersebut. Maknanya Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum kafir Quraisy yang menentang mereka, dan Nabi juga merasa sedih di atas apa yang berlaku tersebut, dan Nabi juga mengharapkan ada satu mukjizat yang boleh membuktikan bahawasanya beliau baginda Rasulullah adalah Rasulullah, dan juga Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad itu adalah benar. Tetapi mukjizat itu bukanlah diturunkan sentiasa kepada Nabi Muhammad, tetapi diturunkan dengan kuasa, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan itu Allah Ta'ala sebut, sekiranya Allah Ta'ala mahu, dia akan kumpulkan semua orang kafir Quraisy itu di atas petunjuk ataupun hidayah. Maknanya kalau Allah Ta'ala mahu mereka, Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh menjadikan kafir Quraisy itu semuanya Islam. Tetapi Allah Ta'ala tidak berkehendakkan begitu. Tetapi Allah Ta'ala wujudkan di Mekah Al-Mukarramah satu golongan yang menerima dakwah Nabi dan satu golongan yang menolak dakwah Nabi SAW. Sekiranya Allah Ta'ala jadikan semuanya mukmin, maka tidak ada lagi lah usaha ataupun tidak ada lagi lah sebab kenapa Allah Ta'ala perlu mengutuskan Rasul. Kerana Rasul ini antaranya tugasnya adalah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat 35 juga pada minggu lepas Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala minta dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, janganlah kamu sesekali menjadi di kalangan orang-orang yang jahilin, iaitu orang-orang yang jahil. Jadi dalam ayat 35 secara umumnya kita dapati bahawasanya Nabi ditentang oleh kafir Quraisy. Dakwah Nabi itu ditolak oleh kafir Quraisy. Dan ayat 36 Allah SWT beritahu, ada walaupun kamu wahai Muhammad ditentang oleh kafir Quraisy, mahu diancam bunuh, ditolak, difitnah, dicaci, disakiti dan sebagainya, tetapi ada satu golongan yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka dan mereka itu akan mendengar dakwah Nabi SAW. Maknanya dakwah kita ini, walaupun kita ada yang tentang ataupun ada yang tolak, tapi pada masa yang sama ada juga yang menerima. Apa yang kita seru, kemungkinan separuhnya tidak diterima, tetapi separuhnya yang lain adalah diterima oleh mereka yang kita seru tersebut. Saya masih ingat lagi kata-kata Mustafa As-Sibai, seorang ulama Syria dan pengasas Universiti Damaskus di Syria. Pengasas syariah, kuliah syariah di Universiti Damaskus di Syria. Dia beritahu di dalam dakwah ini umpamanya seperti benih. Kita ambil satu genggam benih, kita pun baling benih tersebut. Seandainya benih itu ada, contohnya ada 10 benih, jadi pasti ada di kalangan benih-benih itu yang dapat menumbuhkan pokok. Maknanya kemungkinan mungkin kita baling ataupun kita buang benih biji-biji lada sebagai contoh. Jadi kita akan lihat bahawasanya di kalangan benih-benih yang kita buang itu ada tumbuhnya pokok-pokok lada. Jadi begitulah juga seruan ataupun dakwah ataupun kebaikan yang kita seru kepada manusia. Mungkin 10 orang yang kita seru, 9 orang yang tolak, tetapi ada satu yang menerima. Kemungkinan 100 orang yang kita seru, 50 menolaknya, tetapi ada yang menerimanya 50 orang. Jadi untuk menyeru kepada kebaikan ini, jangan bimbang. Ada yang mendengar dan menerima, ada yang menolak dan tidak menerimanya, dan kemungkinan ada yang tolak tetapi dia tidak tolak semuanya dan mengambil
separuh daripadanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Baginda menyeru masyarakat kafir Quraisy kepada agama Islam dan baginda telah menghadapi tentangan, penolakan dan juga hinaan daripada kafir Quraisy, sehingga baginda Rasulullah SAW rasa sedih. Dan dalam ayat 36 ini Allah Ta'ala telah bagi tahu bahawasanya ada yang mendengar di kalangan mereka, walaupun di sana ada yang menolak, tetapi ada yang mendengar, ada yang menyahut, ada yang menerima seruan Nabi Muhammad SAW. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya hanya sahaja mereka yang akan menyahut ataupun menerima dakwah engkau, wahai Muhammad SAW, alladzina yasma'un, mereka yang mendengar. Allah Ta'ala guna perkataan mendengar. Ini menunjukkan bahawasanya sumber ataupun punca ilmu ataupun hidayah ialah telinga. Maknanya bila kita mahu seru seseorang itu kepada kebaikan, antara sumbernya ataupun antara puncanya ialah telinga. Jika seseorang itu dia dah tutup telinganya, tak mahu mendengar, maknanya dia sudah menutup punca untuk kita salurkan ataupun kita beri kebaikan ataupun kita seru kebaikan kepadanya. Jadi seseorang yang kita mahu seru kebaikan, pastikan pertamanya dia sudi mendengar. Kalau dia tak nak dengar, ini memang susah. Walaupun dakwah itu bukan saja dengan percakapan. Jadi kalaulah kita dapati orang yang kita nak seru ataupun kita nak ajak kepada kebaikan itu, dia dah tak nak dengar kata kita boleh juga tunjukkan tauladan kepadanya. Maksudnya kita tunjukkan perbuatan kita tunjukkan kebaikan kita tunjukkan dengan tindakan kita. Cuma di sini Allah Ta'ala guna mendengar, menunjukkan bahawasanya kafir Quraisy ini mereka bukan saja tolak dakwah Nabi SAW, mereka juga tak mahu dengar apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi seru, apa yang Nabi baca. Apabila mereka tak mahu dengar, maka sudah tertutup satu sumber ataupun punca hidayah, petunjuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut alladzina yasma'una, iaitu mereka yang mendengar. Ya. Ada yang tak dengar suara dan juga gambar. Yang lain nampak kan? Suara saya dengar dan gambar saya nampak kan? Skrin yang saya share nampak kan? Nampak ke tidak? Okey, saya nampak. Okey, alhamdulillah. Mungkin kena setting balik ataupun off dan on balik handphone ataupun komputer, laptop, kemungkinan dia akan normal balik. Kadang-kadang ada masalah komputer masing-masing. Okey, alhamdulillah semua kita mendengar dan Allah Ta'ala sebut di sini pun alladzina yasma'una. Jadi dengar itu adalah antara sumber ilmu, sumber hidayah, sumber petunjuk. Jadi seseorang yang mahu kebaikan itu pertamanya dia kena ada sifat mahu mendengar ataupun menerima teguran, sudi mendengar. Tapi kalau dah tutup telinganya, maka itu adalah tanda bahawasanya seruan ataupun kebaikan yang akan ditujukan ataupun diseru kepadanya akan ditolak. Jadi syarat, seolah-olah syarat utama ialah sudi mendengar. Jadi Allah Ta'ala sebut walaupun di sana ada orang kafir yang menolak dakwah Nabi, tetapi ada di sana orang yang mendengar. Bukan saja di kalangan orang yang beriman kepada Nabi, bahkan ada di kalangan kafir Quraisy itu mereka juga
suka mendengar ayat-ayat yang Nabi baca, walaupun mereka tolak. Sebagaimana yang kita telah cerita sebelum ini dalam ayat dalam surah yang sama, Allah Ta'ala cerita ayat 25 kan, kita sudah pun tafsir bahawasanya ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu, mereka mencuri ataupun mereka mengintai Nabi solat dan mereka mendengar Nabi membaca Al-Quran. Jadi ada di kalangan mereka itu ada sifat mendengar. Jadi mereka yang mendengar inilah akhirnya menerima hidayah, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga adalah satu tasliyah ataupun satu hiburan kepada Nabi. Maknanya Nabi rasa dakwahnya ditolak, tetapi Allah Taala bagi tahu bahawasanya ada orang yang mendengar dan mereka itu akan menerima ataupun menyahut seruan Nabi Muhammad ataupun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mauta, dan orang-orang yang mati. Kalau kita nak secara mudahnya, mereka yang mendengar ini adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah hidup. Mereka itu kita panggil orang-orang yang hidup. Wal mauta, dan orang-orang mati. Orang-orang mati ini maknanya orang-orang yang ada akal, ada telinga, ada mata, ada semuanya, tetapi tidak menggunanya. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang mati. Dan orang-orang yang mati ini adalah apa Allah Taala tujukan, ataupun ini adalah pinjaman, kata pinjam kepada orang-orang kafir. Di mana orang kafir ini walaupun mereka hidup, tetapi mereka tidak mengguna telinga mereka. Mereka tidak mengguna akal mereka. Mereka tidak menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, seolah-olah mereka itu mati. Itu mungkin satu tafsiran yang pertama. Jadi kalau kita nak tafsirkan secara mudah bahawasanya ada di kalangan penduduk Mekah itu mereka beriman kepada Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada di sana orang-orang yang menolaknya. Orang yang menolak itu adalah orang kafir, dan mereka itu adalah disebut sebagai mauta, iaitu orang-orang yang mati. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, al-mauta di sini ialah orang-orang yang betul-betul mati. Maknanya tafsiran yang pertama tadi saya bagi tahu orang-orang yang hidup tetapi mereka tidak menggunakan telinga mereka, akal mereka, dan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, seolah-olah mereka itu mati. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, al-mauta di sini juga adalah orang yang betul-betul mati. Maknanya dia mati semasa hidupnya, mereka tidak mendengar, mereka tidak menyahut, mereka tidak menerima dakwah Nabi, mereka tidak memeluk Islam. Jadi mereka itu mati, dan mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ulang balik. Wal mauta itu maknanya orang-orang mati. Jadi apa orang-orang mati di sini? Apa maksudnya? Yang pertama ialah orang-orang yang mati di sini ialah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka, orang-orang yang tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar dakwah Nabi, orang-orang yang tidak menggunakan apa yang ada pada mereka itu. Jadi mereka itu seolah-olah orang yang mati. Maknanya apa yang ada pada mereka itu tidak berfungsi. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mati. Itu pertama. Yang kedua, orang yang betul-betul mati, maknanya nyawanya telah habis. Maknanya dia mati, ditanam, dikuburkan. Itu adalah orang yang betul-betul mati. Itu tafsiran yang kedua. Jadi kalau ikut tafsiran yang pertama, iaitu mereka yang tidak mengguna akal, tidak mengguna telinga mereka, ya ba'athuhumullah, ini maksudnya Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada mereka. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka.
Maknanya, wahai Muhammad, ada di kalangan orang dia mendengar dakwah engkau dan dia menerima dakwah engkau, dia memeluk Islam. Ada di kalangan orang dia tutup telinga mereka, dia tidak guna akal fikiran mereka dan tidak guna apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, seolah-olah mereka mati. Dan mereka ini juga kemungkinan pada satu masa akan datang Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada mereka. Sebagaimana ramai kafir Quraisy di mana pada zaman awal dakwah Nabi mereka tolak dakwah Nabi. Tetapi selepas itu mereka beriman seperti Hindun, seperti Abu Sufyan dan juga anak-anak mereka, ayah-ayah di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka beriman kepada Nabi SAW. Jadi ada di kalangan penduduk Mekah itu mereka beriman kepada Nabi. Ada di kalangan penduduk Mekah itu mereka menolak Nabi, tetapi mendapat hidayah. Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka. Itu kalau mengikut tafsiran yang pertama. Kalau mengikut tafsiran yang kedua, iaitu orang yang betul-betul mati, maknanya mereka tidak beriman kepada Allah, mereka pun meninggal. Kemudian di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan. Maknanya makna yang asal, makna yang biasa. Jadi ada dua tafsiran. Maknanya kita tafsiran mengikut ilmu balaghah, makna isti'arah, mati itu dipinjamkan ataupun dikiaskan kepada orang-orang yang tidak mengguna akal, tidak mengguna telinga mereka untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Tsumma ilaihi yurja'un, dan kemudian kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu dikembalikan. Ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sedikit tafsiran ayat 36, dan dari sudut i'rabnya, innama ialah kafatun makfufah. Kafatun makfufah. Ini beberapa kali kita telah jumpa. Maksudnya inna campur dengan ma. Ma itu maknanya kafah makfufah. Inna itu adalah huruf nasab dan taukid. Bila inna digabungkan dengan ma, dia menyekat ataupun membatalkan fungsi inna. Asalnya ialah inna itu dia menguatkan dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Itu fungsinya, tetapi apabila ada ma, dia tidak berfungsi lagi. Dan innama ini selepasnya boleh ada jumlah fi'liyah. Maknanya innama, contohnya ayat ini, innama yastajibul ladzi la yasma'un. Ada lagi innama yakhshallah min ibadihil ulama, innama yataqabbal, dan selain ayat. Ada ayat-ayat lain bahawasanya innama ini selepasnya boleh isim dan selepasnya boleh fi'il. Maknanya selepasnya boleh ayat isim, iaitu ayat kata nama, dan selepasnya boleh juga fi'il, iaitu ayat yang bermula dengan fi'il. Jadi innama asalnya dia memberi maksud apa tadi? Inna itu memberi maksud taukid, menegaskan. Tetapi apabila ada ma, dia memberi maksud al-hasru. Memberi maksud al-hasar. Apa maksud al-hasar? Iaitu membataskan, menetapkan hukum ataupun makna pada ayat selepasnya dan menafi selainnya. Itu maksudnya. Itu maksud asal dia, innama itu. Itu adatul hasar. Nanti saya tulis. Asalnya inna ini dia adalah huruf taukid. Taukid itu kita terjemahkan sesungguhnya. Dan yang kedua dia adalah huruf nasab. Nasab tu maknanya selepasnya ada mubtada khabar. Innal insan. Contohnya innal insan, sesungguhnya manusia. Jadi saya baca insan itu adalah dengan insan dengan baris atas.
innal insana. Jadi la fi khusrin, surah Al-Asr. Asalnya inna ini dia memberi maksud taukid. Taukid maknanya sesungguhnya. Yang kedua dia adalah nasab. Nasab maknanya kita baca dengan baris atas. Apabila inna dicampur atau digabungkan dengan ma, kita baca dengan innama, in na ma, dia tidak menjadikan isim selepasnya baris atas. Contohnya saya sebut insan juga lah. Innama al-insa, tak baca lagi na tetapi baca nu. Saya baca dengan nu. Maknanya kembali kepada hukumnya yang asal iaitu marfu'. Kenapa saya baca innamal insanu? Kerana inna itu telah digabungkan dengan ma. Ma itu adalah kafah makfufah, iaitu membatalkan fungsi inna. Apa fungsi inna? Pertama dia mentaukid. Kemudian dia menasabkan. Jadi innama ini dah tukar nama dia. Jadi innama kafatun makfufah. Dia menyekat dan membatalkan fungsi inna. Dan makna pun dah berubah. Makna dia sudah menjadi al-hasru. Al-hasru ataupun al-qasru. Ada juga kitab-kitab disebut al-qasru. Al-qasru ini apa maksudnya? Iaitu membataskan makna selepas innama. Innama itu maknanya selepas innama. Saya nak tulis macam mana? Saya tulis dalam bahasa Melayu inna ma. Jadi membataskan makna ayat ataupun jumlah ayat kita yang kita sebut selepas innama, selain maknanya. Kalau saya kata innamal insan, maknanya saya membataskan manusia sahaja. Bukan selain manusia, bukan benda, bukan haiwan, bukan malaikat, bukan iblis. Macam mana ni? Itu maksudnya saya membataskan makna selepas nama itu selain makna insan tadi. Itu maksudnya al-hasr. Jika selepasnya ada isim. Nampak Beres Jadi taukid nasab, tetapi bila jadi innama kafah makfufah. Dan jika kita baca ayat tadi Allah Taala sebut innama yastajibul ladzi, innama yastajibul ladzi. Aku di rumah. Gila betul. Aku sampai 9:30. Aku 7. Suara siapa punya? Okey, tak bunyi Innama, sesungguhnya hanya senya, maknanya hanya senya orang yang menerima dakwah Nabi, orang yang menyahut dakwah Nabi, seruan Nabi, mereka yang telinganya mendengar. Telinga mendengar ni bukanlah maksudnya tak peka. Maknanya sudi untuk menerima dan memahami dan memikirkan apa yang didengar itu. Macam kita lah, kita kadang-kadang kita guna juga. Kita cakap ini jenis tak dengar cakap orang, tak dengar nasihat orang, bukan apa mana dia tu peka kan. Contoh kita cakap pada seseorang, awak ni jenis manusia tak dengar nasihat orang. Bukan apa mana dia tak dengar tu dia peka ataupun dia tuli Dia dengar macam kita juga, tetapi jenis orang tak dengar maknanya orang yang kalau dengar apa buat tak dengar dan tidak cuba untuk memikirkan apa yang didengari itu, tidak cuba untuk fikir, tidak cuba untuk laksanakan apa yang dinasihati ataupun apa yang didengari tersebut. Jadi Allah Taala sebut di sini bahawasanya mereka yang menerima ataupun menyahut dakwah Nabi SAW, mereka yang mendengar, maknanya ada sifat mahu mendengar, kemudian memikirkan apa yang didengari,
kemudian mengikut apa yang didengari tersebut. Okey. Jadi maknanya orang yang selain daripada itu, dia tak akan sahut lah. Dia tidak akan sahut dakwah Nabi, dia tidak akan terima dakwah Nabi SAW. Dia sudah tutup. Wa fi adhanihim waqra, di dalam ayat 25 surah Al-An'am. Allah Ta'ala jadikan di telinga mereka itu penyumbat-penyumbat. Maknanya dah tak terima apa yang disebut, apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi inna campur dengan ma, kita panggil inna ma itu kafah marfufah. Yastajibu fi'lun mudhari'. Yastajibu adalah fi'il mudhari' marfu'un. Hukumnya adalah marfu', dibaca dengan yastajibu, ba itu bari hadapan. Mudhari' marfu'un. Yastajibu ini kadang-kadang boleh dibaca dengan yastajiba, boleh dibaca dengan yastajib. Jadi itu adalah hukum lain lah. Kalau kita baca dengan yastajibu, hukumnya adalah marfu'. Kalau kita baca dengan yastajiba, hukumnya adalah mansub. Kalau kita baca dengan yastajib, hukumnya adalah majzum. Dan fi'il ini kalau tidak ada apa-apa sebab, kita baca dengan bari hadapan. Yastajibu. Seseorang tidak boleh dia baca yastajiba tanpa sebab, ataupun dia matikan yastajib tanpa sebab. Dia nak matikan ataupun dia nak letak dengan bari atas, hendaklah ada sebab. Jadi kalau tidak ada apa-apa sebab, maka dibaca dengan marfu', iaitu yastajibu. Apa sebabnya? Sebabnya mungkin kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang lain. Sebab baca bari atas, sebab baca bari mati itu ada hukumnya tersendiri. Mungkin boleh belajar, mungkin kelas Nahu melalui YouTube ataupun ustaz-ustaz yang buat kursus Nahu Arab dan sebagainya, kita boleh pelajari. Jadi mudhari' ini adalah jenis fi'il kata kerja, iaitu mudhari'. Dan apa hukum i'rabnya? Ialah marfu'un, iaitu bari hadapan, dibaca dengan yastajibu. Alladhina mausul. Mausul ni maknanya isim mausul. Isim mausul tu maknanya kata hubung. Kata hubung dalam bahasa Arab. Dan jika disebut alladhina, maknanya ini ramai. Maknanya kita terjemah mereka yang. Kalau disebut alladhi, alladhi maknanya seorang saja, ataupun allati juga seorang. Kalau allai, ramai perempuan. Jadi kata hubung di dalam bahasa Arab ini dia banyak, dia mengikut jantina dan dia juga mengikut bilangan. Dan kita terjemahkan dengan satu saja, iaitu yang. Mungkin kita boleh terjemahkan dia yang, mereka yang, awak yang, saya yang. Tetapi yang itu bukan satu perkataan. Kadang-kadang dibaca dengan alladzina, kadang-kadang dibaca dengan alladzi, kadang-kadang dibaca dengan allati, kadang-kadang dibaca dengan allai. Sama ada allai ataupun alladzina ataupun alladzi ataupun allati, dia adalah kata hubung yang memberi makna yang. Dia menghubungkan apa? Menghubungkan ayat sebelumnya dengan selepasnya. Ayat sebelumnya dengan selepasnya. Jadi di dalam ayat ini dia menghubungkan yastajibu, mereka-mereka yang menyahut, dengan yasma'un, iaitu mereka-mereka yang mendengar. Mereka-mereka yang menerima dakwah Nabi itu mereka-mereka yang mendengar. Pertamanya mereka yang sudi mendengar seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian maftuhun ini, maftuh ini adalah nun itu dari atas. Isim mausul ni dia mabni, dia mabni. Jadi tak ada kita sebut hukum dia, tak ada marfu', tidak ada mansub, tidak ada majzum ke, tidak ada. Jadi terus kita sebut mabniyun ala fathi, iaitu maftuh disebut di sini. Maknanya nun itu dibaca dengan bari atas. Jadi kalau kita kalau kita jumpa alladzina, jangan baca alladzini ataupun alladzinu. Dia tetap barisnya dengan bari atas, iaitu alladzina. Kita baca Al-Quran, kita akan jumpa semuanya bari atas, alladzina. Fa'ilun maknanya yastajibu itu fi'il. Apa maksudnya? Iaitu menerima ataupun menyahut seruan.
kita akan tanya, menyahut seruan itu siapa? Iaitu mereka yang. Dia adalah mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah kafir Quraisy yang disuruh ataupun mereka yang mendengar ataupun menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Maknanya di kalangan penduduk Mekah itu ada mereka yang menerima menyahut seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yasma'una mudhari', sama juga dengan yastajib. Cuma yastajib itu dia seorang. Yasma'un ini dia ramai. Apa tandanya? Ada waw nun. Saya sebut yastajib. Yastajib, Allah Ta'ala sebut yastajib. Ini seorang. Seorang huwa. Kalau dua orang, yastajibani. Dua orang. Huma, ganti nama huma, ada di dalam tu. Kalau yastajibuna, hum, mereka ramai. Apa tandanya? Kalau dua ada alif. Alif ini sebagaimana sebelum ini kita dah belajar. Nama dia adalah alif tasniyah. Alif yang menunjukkan dua. Kalau ramai pula dia ada waw. Waw ini adalah waw jamaah. Waw menunjukkan ramai. Jadi pada fi'il mudhari' ini, kalau kamu tambah alif, dia akan jadi dua. Kalau kamu tambah waw, dia akan jadi ramai. Dan nun ini tanda i'rab dia. Nun ini tanda i'rab. Ini tanda marfu'. Fi thubutin nun, ada nun. Kadang-kadang nun ini dibuang. Contohnya kalau saya letak an di depan. An yastajiba. Nun itu tak ada dah. Nun itu dibuang. Jadi nun di belakang ini dia adalah tanda i'rab. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Alif itu adalah menunjukkan dua. Yastajibani maknanya dua orang menyahut, menerima. Yastajibuna, waw itu menunjukkan ramai, mereka menyahut. Hum dan nun itu samalah tanda i'rab. Kadang-kadang juga ia dibuang. Contohnya kalau saya letak an yastajibu. Nun tu dah tak ada dah, nun tu dibuang dah nun. Apa dibuang nun? Kerana ada an. Kalau tak ada apa-apa sebab nun itu ada seperti biasa. Okey, jadi dia kata yasma'una itu adalah fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ramai kerana ada waw jamaah. Jadi mereka yang yastajib ini pun sebenarnya kita dia ramai, tetapi kaedah bahasa Arab ni, ayat yang bermula dengan fi'il dia perlu mufrad. Dia perlu mufrad. Ayat yang bermula dengan isim dia perlu mengikut fa'il dia. Kalau dia perlu mengikut khabar dia. Kalau khabar dia dua, dia kena dua. Kalau khabar dia ramai, dia banyak, dia kena banyak. Kalau khabar dia mufrad, satu, dia kena mufrad. Tapi ayat fa'il, kadang-kadang fa'il dia tu ramai, tetapi fa'il dia seorang. Dia tidak ikut bilangan fa'il dia, pelaku dia. Dia sentiasa seorang saja. Dah. InsyaAllah kita jumpa nanti. Jumpa nanti dalam bab dia nanti. InsyaAllah. Yastajib, dia sebenarnya ramai kerana fa'il dia tu ramai alladzina. Tetapi fa'il dia seorang saja. Kenapa kita tak sebut yastajibunalladzi? Kerana yastajibunalladzi itu ramai. Ini kerana kaedah di dalam bahasa Arab, ayat fa'il dia sentiasa mufrad. Walaupun fa'il dia itu ramai. Tetapi ayat isim dia mengikut bilangan khabar dia. Kalau khabar dia dua, mubtada dia kena dua. Kalau khabar dia tiga, kena tiga. Begitu juga kalau satu, kena satu. Maknanya mesti sama antara mubtada dan khabar. Tetapi ayat fi'il, dia fi'il itu sentiasa satu. Yang tina saja dia berubah. Dan fa'il dia itu boleh sama ada dua ataupun banyak.
Okey. Seterusnya yasma'un mudhari' marfu'. Marfu' itu maknanya hukum i'rab dia. Marfu' dengan apa? Dengan bithubutin nun. Macam saya cakap tadi Yasma'una marfu'un bithubutin nun wal wawu fa'ilun. Cuba kita tengok balik Yasma'un, perkataan yasma'un ini apa penulis Syekh Tayyib Ibrahim sebut? Dia kata pertama mudhari'. Apa maksudnya fi'il mudhari'? Hukumnya marfu'. Hukumnya adalah marfu'. Apa tanda marfu'nya? Bi thubutin nun. Thubut itu maknanya ada nun. Mana nun? Kat belakang ni ada nun. Nun ini adalah tanda rafu'nya. Kemudian wal wawu fa'ilun. Jadi mereka dengar. Mana mereka itu? Mereka itu adalah waw jamaah ni. Waw jamaah ini adalah menunjukkan fa'il, pelaku ataupun orang yang dengar. Siapa? Mereka. Jadi wal wawu fa'ilun. Dalam ayat mesti ada fa'il dan mesti ada fa'ilun. Itu maksudnya dalam kitab ni. Maknanya bithubutin nun wal wawu fa'ilun. Yasma'un. Susah kat situ InsyaAllah jelas Wa atifah. Wal mauta, waw ini adalah huruf ataf. Dia ataf ke mana? Dia ataf kepada innama. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu dua benda kepada kita. Pertama, Allah Ta'ala nak sebut innama yastajibul ladzina yasma'un. Itu pertama. Sesungguhnya hanya lain tidak bukan mereka yang akan menerima dakwah Nabi ialah mereka yang sudi mendengar ataupun menadah telinga mereka mendengar dakwah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, innamal mauta. Innamal mauta. Sesungguhnya hanya orang-orang mati itu. Jadi saya telah tafsirkan pada awal kelas tadi, orang yang mati ini pertama, sama ada mereka mati betul-betul, ataupun yang kedua ialah mati dalam erti kata mereka tidak mendengar, mereka tidak memikirkan, mereka tidak guna telinga mereka tidak guna akal mereka untuk menerima dakwah Nabi SAW. Jadi wahur ataf al-mauta, mauta ini adalah ma'tuf. Dia ma'tuf kepada innama al-mauta. Dan mauta ini jamak kepada mayyit. Mayyit maknanya mayat, mati. Kalau banyak, amwat ataupun mauta, boleh dua jamaknya. Satu mayat, satu mati, mayyit. Kalau dua, mayyitatani. Kalau banyak, amwat, amwat. Ataupun juga boleh kita guna mauta. Jamak dia juga. Orang-orang mati. Amwat pun jamak juga. Mayyit, satu mayat. Mayyitatani dua. Okey. Dan orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak guna akal ataupun telinga mereka, seolah-olah mereka itu mati. Jadi mauta itu mubtada. Mubtada, apa hukumnya? Marfu'. Bidhammah muqaddarah. Dengan baris hadapan yang ditakdirkan di atas alif. Tak dapat lah. Apa tadi? Mubtada, apa hukumnya? Marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan baris hadapan. Tapi tak ada baris hadapan kan? Mauta, mana ada baris hadapan? Kita baca mautu ataupun mauta'u. Kita baca mauta. Dan dia sebut di sini
hukum i'rabnya adalah marfu' dengan baris hadapan, dan baris hadapan itu tidak ada. Jadi dia adalah muqaddarah. Muqaddarah ditakdirkan seolah-olahnya ada. Ada di mana? Iaitu pada alif. Pada alif maksurah kita baca mauta. Jadi ada alif kan? Mauta. Kalau tak ada alif kita baca mauta. Tapi bila ada alif kita baca panjang, mauta. Jadi seolah-olah ada baris hadapan pada alif itu. Cuma tak nampak. Kerana dia ditakdirkan ada. Marfu' bi dhammati muqaddarah 'alal alif. Itulah maksudnya al-muqaddarah 'alal alif. Maknanya ditakdirkan baris dhammah itu ada pada alif mauta tersebut. Yab'atsu fi'il mudhari'. Mudhari' marfu' bi dhammah. Hum maf'ulun bih. Hum itu adalah maf'ulun bih. Allah fa'il. Maknanya yab'atsu dibangkitkan. Yab'atsu dibangkitkan mereka daripada kubur orang-orang mati itu. Siapa yang bangkitkan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua tadi, tafsiran yang pertama, yab'atsu itu maknanya Allah Taala beri petunjuk kepada mereka. Kerana ada di kalangan kafir Quraisy ini yang menolak pada awalnya dakwah Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah yang pada awalnya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi akhirnya juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi al-mauta tadi ada tafsiran yang pertama, iaitu mereka yang tidak mengguna akal ataupun tidak mengguna telinga mereka, seolah-olah mereka mati. Dan di kalangan mereka itu ada yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang betul-betul mati itu, mereka akan dibangkitkan daripada kubur mereka, dan Allah Ta'ala lah yang akan membangkitkan mereka. Jadi Allah itu adalah fa'ilun. Yab'athuhumullah. Jadi Allah itu adalah fa'ilun. Thumma lil'atfi. Thumma lil'atfi. Thumma ini adalah huruf ataf. Ataf kepada mana? Iaitu ataf kepada atau kepada tadi yab'atsu tadi, atau kepada yab'atsu. Kita tengok ayat wal mauta yab'atsuhumullah. Thumma ini adalah huruf ataf, ilaihi yurja'un, maknanya yurja'un ilaihi, ma'tuf kepada yab'atsu. Macam mana kita nak tafsirkan? Orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kubur mereka. Thumma, selepas dibangkitkan daripada kubur mereka, ada masa di situ selepas dibangkitkan, berlaku kiamat dan sebagainya, mereka dihidupkan balik, bangkit daripada kubur. Thumma, selepas itu, ilaihi yurja'un, ataupun yurja'una ilaihi, mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihimpunkan mereka, dikumpulkan mereka, dihisap mereka, ditentukan syurga, ditentukan neraka, kemudian berlaku dialog dengan Allah SWT, berlaku apa yang kita sudah bertafsir sebelum ini, sehingga di kalangan mereka minta supaya dikembalikan ke dunia, akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi thumma itu adalah huruf ataf kepada yab'atsu. Maknanya selepas dibangkitkan, dan kita juga telah pelajari thumma ini dia adalah huruf ataf, ada masa, maknanya ada tempoh berlaku selepas dibangkitkan. Maknanya selepas dibangkitkan itu ada tempoh tertentu, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma, kemudian huruf ataf, ilaihi muta'alliqum biyurja'un. Allah Ta'ala dahulukan ilaihi, kepadanya, sebab untuk mentakzimkan, untuk menguatkan ataupun untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu akan kembali kepada Allah. Walaupun semasa hidup mereka ada pemimpin yang mereka puja, ada Tuhan yang mereka sembah, ada manusia yang mereka sucikan. Tetapi akhir sekali mereka itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan dapat dibantu oleh sembahan-sembahan yang mereka sembah atas dunia, yang mereka syirikkan di atas dunia.
Jadi muta'alliqun bi yurja'un, yurja'un adalah fi'il mudhari' mabniyun lil majhul. Asalnya ialah yarji'un, tetapi dibaca dengan yurja'un. Kita dah belajar sebelum ini. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia ada mabni lil ma'lum, dia ada mabni lil majhul. Apabila mabni lil majhul tidak disebut fa'il dia. Tidak disebut fa'ilnya. Jadi mabni lil majhul yurja'una marfu' bi thubutin nun, dah hukum marfu'nya dengan ada nun. Ada lagi nun wal wawu naib fa'il, dan waw itu adalah naib fa'il. Kalau ikutnya macam ni, yarji'uhumullahu ilaihi. Allah Ta'ala akan mengembalikan mereka kepadanya. Tetapi diguna dengan mabni lil majhul, dibaca yurja'una ilaihi. Jadi kalau kita nak letak fa'il di situ, yurja'u, raja'a yarji'u, mungkin fa'il dia adalah arja'a. Arja'a yurja'u. Mengembalikan, dia mengembalikan. Yurja'u. Af'ala yuf'ilu, maaf, yurji'. Arja'a yurji'u. Jadi kalau kita nak buat ayatnya macam ni, yurji'u humullah, yurji'uhumullah ilaihi. Macam tu. Yurji'u ini adalah fa'il. Siapa fa'il dia? Fa'il dia ialah Allahu. Maf'ul dia ialah hum. Ilaihi itu jar wa majrur muta'alliqun bi yurji'. Tetapi ayatnya di dalam Al-Quran disebut yurja'una. Yurja'un ilaihi, ilaihi itu di depan, kita letak di belakang, Jadi ilaihi bergantung kepada yurja'un. Yurja'un ini mabni lil majhul, tidak ada fa'il. Fa'ilnya ialah Allah ini telah dibuang. Jadi yurji' bertukar kepada yurja'un, kerana hum itu diserapkan. Dia dah jadi naib fa'il, dimasukkan ke dalam fa'il, di dalam fa'il ini, jadi dibaca dengan yurja'un, dengan waw jama'ah. Waw jama'ah ini adalah hum ni lah. Hum yang ada di atas ni telah diserapkan, telah dimasukkan ataupun telah dijadikan naib fa'il. Kemudian dibaca dengan yurja'una. Asalnya dia adalah maf'ulun bih. Allah fa'il. Mana fa'il? Kat sini fa'ilnya tidak disebut. Bila tidak disebut fa'il, maka fa'il itu adalah mabni lil majhul. Kenapa tak sebut Allah? Kerana semua sudah tahu bahawasanya semua manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah itu bukanlah kata kembali balik atau sebagaimana kita di atas dunia ini. Ini adalah pinjaman. Maknanya manusia akan sejauh mana mereka lari daripada Allah, mereka tolak agama Allah, mereka tidak beriman dengan Allah, dan akhir sekali di akhirat nanti mereka semua akan mengakui bahawasanya Tuhan mereka adalah Allah, dan mereka akan tunduk kepada Allah. Mereka akan mengiktiraf apa sahaja ketetapan, sama ada syurga ataupun neraka, dan akan menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di atas dunia ini mereka sombong dengan Allah, mereka lari daripada Allah, mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirat nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsiran secara ringkas ayat 36 surah Al-An'am. Hari ini kelas 1 jam saja dapat kita adakan kerana saya ada nak pergi, ada urusan sikit. Jadi dapat hanya 1 jam saja. Jadi sementara kita tunggu jam 10. Kalau ada soalan bolehlah ditanya. Kalau ada soalan yang mahu ditanya
berkenaan dengan ayat 36 surah Al-An'am. Okey, kalau ada soalan silakan. Ustaz tadi yang katakan maftuh tu apa? Ada tertinggal. Ma'tuf. Maftuh fa'il. Untuk allazina mausul maftuh fa'il. Oh ya, alladzina. Naam. Sekejap puan Okey, alladzina. Alladzina itu adalah mausul. Mausul tu maknanya isim mausul. Kemudian maftuh. Maftuh itu maknanya baris atas. Oh. Fa'il. Fa'il itu maknanya dia adalah pelaku ataupun pembuat. Okey. Yastajibu alladzina. Ayat kan? Ayat dalam Quran disebut mereka yang menyahut seruan. Menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Menyahut dakwah Nabi. Jadi alladzi ini dari sudut i'rabnya ia adalah isim mausul. Isim mausul maknanya kata hubung. Kata hubung menghubungkan ayat sebelum dan selepasnya. Maftuh ini baris atas nun tu. Nun ini kita baca dengan baris atas. Kalau kita nak i'rab sebenarnya dia adalah mabniyun 'alal fathi. Alladzi ini adalah isim mausul dan isim mausul ini adalah kata yang tetap barisnya, baris akhirnya, huruf akhirnya dengan baris atas. Alladzina. Jadi alladzina ini kita tak baca dengan alladzini ataupun alladzinu. Kerana dia adalah mabniyun. Tetap, kekal, tidak berubah baris nun itu. Tidak berubah dengan baris lain. Dia tetap dengan baris atas. Jadi disebut dengan maftuh. Maftuh itu maknanya baris atas. Fa'il dia adalah pelaku. Jadi kalau kita tanya siapa yang menyeru, siapa yang menerima seruan Nabi, siapa yang menyahut seruan Nabi, yang menyahut seruan Nabi ialah alladzina, iaitu mereka yang. Jadi mereka yang ini adalah fa'il. Maknanya pelaku ataupun pembuat, penerima orang yang menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Okey puan Ya. Jadi mausul itu maknanya isim mausul. Maftuh itu maknanya mabniyun 'alal fathi. Boleh tanya lagi? Sila puan Tak, kita tengok yang kalau kita nak irapkan sesuatu tu dia ada susunan dia tak? Macam kita nak kata mudarih dulu atau macam tu lah, ada susunan tak? Ada puan. Okey kan? Dia ada tiga. Dia ada tiga. Pertama hal ataupun mauqi'. Hal itu maknanya kedudukan dia ataupun bentuk katanya. Tak apa, kita pergi. Yang kedua hukum. Hukum i'rab. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kena ada tanda i'rab, alamah. Dia kena ada tiga ni. Kalau ada tiga ni, kita i'rab dapat markah penuh. Okey, tak faham lagi macam mana tiga tu. Tiganya macam ni, contoh saya buat. Ya'kulu Muhammadun al-aruzza. Muhammad sedang makan nasi. Aruzza. Okey. Ini ayat kita baca. Kenapa kamu baca ya'kulu? Kenapa kamu baca Muhammadun, don, lu? Kenapa kamu baca aruzza ini dengan baris atas? Jadi perbahasan i'rab ini huruf akhir ni baris dia kat mana? Yang saya merahkan ni
Kamu baca yakulu. Kenapa kamu tak baca yakula? Kenapa kamu tak baca yakuli ya? Tapi kamu baca yakulu. Muhammadun. Muhammadun ni boleh Muhammadan, boleh Muhammadin, boleh Muhammadun kan. Jadi kamu pilih Muhammadun. Kenapa? Dan aruzza. Kenapa pula baris atas? Boleh saja kamu baca aruzzi ataupun aruzzu. Jadi semua ini baris-baris di hujung, huruf-huruf di hujung ini dia melibatkan 3 benda di atasnya. Kita pun ambil yang pertama yakulu. Ya, ini kita nak i'rab dia, kita nak detailkan dia. Kita nak perincikan dia satu-satu. Menunjukkan kita ini tahu i'rabnya. Yakulu hal ataupun mauqi'. Mauqi' ini seperti mubtada, khabar. Hal ini seperti fi'il mudhari', fi'il madhi dan sebagainya. Yakulu ini adalah fi'il mudhari'. Jadi kita dah sebut yang pertama tu. Jadi yakulu ini dia adalah fi'il mudhari'. Apa hukum fi'il mudhari'? Hukumnya ialah marfu'. Kerana fi'il mudhari' ini kalau tak ada apa-apa sebab, dia hukumnya marfu'. Jadi yang kedua hukum i'rab kan? Hukum i'rab ni dia adalah marfu'. Saya buat warna biru. Warna biru kan? Hukumnya adalah marfu'. Marfu' hal saya buat warna apa ni? Saya buat warna hijau fi'il apa? Mudhari' hal. Kemudian apa alamatnya? Alamatnya ialah bidhammah. Dengan dhammah. Dhammah ini adalah yang ketiga dia, tanda dia. Saya buat warna merah. Warna merah dah ada. Warna purple. Warna purple okey lah. Okey. Jadi ada tiga. Pertama hal ataupun mauqi' fi'il mudhari'. Hukum dia marfu'. Tanda i'rab dia ialah dhammah. Jadi kalau orang tanya kenapa kamu baca dengan baris hadapan? Kerana dia adalah fi'il mudhari' marfu'. Tak ada apa-apa sebab. Kalau saya letak lam. Saya letak lam. Lam yakul Muhammadun al-aruzza. Jadi fi'il mudhari' itu dia jadi baris mati. Kenapa dia jadi baris mati? Kerana ada lam ni. Jadi kalau tak ada lam ataupun tidak ada apa-apa sebab, kita baca dengan marfu' bil dhammah fi'il mudhari'. Jadi perlu ada 3 ni Puan Laila. Jadi orang yang belajar nahwu Arab tu kan duk belajar mubtada, khabar, maf'ul bih, hal sebagainya, nawasib, majzum, sebagainya itu dia nak pandai 3 ni. Dia nak tahu mana hal mauqi' itu pun ada ilmunya, ada isim, ada fi'il. Ada mauqi' semua macam aruzza, maf'ul bih, Muhammadun fa'il. Jadi saya baca Muhammadun tu kerana dia fa'il marfu' bil dhammah. Saya baca aruzza tu kerana dia maf'ul marfu' bi mansub bil fathah. Jadi dia kena ada cukup lengkap. Kita buat yang kedua Kita buat yang kedua supaya Puan Laila puas hati hari ni. Ustaz kata sibuk tak apalah lain kali. Ya, tak apa satu lagi Puan Muhammadun Muhammadun itu yang pertama tu fa'ilun. Dia adalah pelaku. Ini mauqi' dia ataupun hal dia. Warna apa tadi? Warna tak apa, kita warnakan kejap lagi. Fa'il hukum dia marfu'. Jadi fa'il ini memang hukum dia marfu'. Fa'il dia tidak ada hukum dia lain. Tak ada mansub, tidak ada majrur, tidak ada majzum. Sebut saja fa'il, hukum dia adalah marfu'. Daripada sekarang sampailah kiamat. Ingat fa'il hukumnya marfu'. Tidak ada mansub. Apa tandanya? Tandanya baris hadapan. Bidhammah. Jadi yang pertama mauqi' dia, kedudukan dia warna hijau sudah buat marfu', warna biru
Sudah juga. Tanda dia adalah warna purple tadi. Jadi lengkap. Jadi paling kurang kena ada 3 dalam kita i'rab. Jadi untuk kita kenali 3 ini ataupun untuk kita mahir 3 yang penting ini di dalam i'rab, inilah yang perlu kita pelajari. Kita pelajari nahwu Arab. Ini ilmu nahwu lah, maknanya i'rab ini dia perbahasan ilmu nahwu. Kalau ilmu saraf perbahasan dia baris bukan akhir. Kenapa kamu baca yakulu, kenapa tak baca yukalu? Ini adalah perbahasan saraf. Kenapa Muhammadun, kenapa tak baca Mahmudun, kenapa tak baca Hamidun? Jadi Mahmudun, Hamidun, Muhammadun, baris selain daripada dal ini perbahasan ilmu saraf. Yakulu, kemudian yukalu, akala, akul, ukul, jadi ataupun kul, semua itu adalah perbahasan ilmu saraf. Ilmu i'rab dia melibatkan perubahan huruf akhir perkataan. Ilmu saraf dia melibatkan perubahan perkataan secara umum, secara umumnya itu adalah ilmu saraf. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Semoga kelas kita pada hari ini dapat manfaat kepada semua pelajar. InsyaAllah minggu depan kita buat lagi panjang dan ayat pun pada minggu depan agak panjang. Ayat yang ke 37 Allah Ta'ala sebut wa qalu laula sehingga akhirnya. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu depan. Terima kasih semua di atas kehadiran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran. wabarakatuh. Syukran. Ila liqa insyaAllah.